Okay, so hari ni kita nak buat berkenaan dengan rumus algebra. Right, so rumus algebra ni biasalah ungkapan-ungkapan algebra. Dan kalau kita tengok pada soalan, kita tengok pada soalan. Contoh, Ali bagi tahu saya ada X biji guli. Okay, saya ada X biji guli. Okay, Abu pula bagi tahu saya ada Y biji guli lebih daripada awak. Ungkapkan rumus bagi bilangan guli mereka. So macam mana kita nak ungkapkan rumus? Kita tengok daripada Ali dulu. Ali ada X biji. Okay, X biji. So X lah. Okay, Y ada Abu pula ada Y biji. Y biji guli lebih. Lebih maknanya tambah. Okay, so untuk Abu dia akan jadi macam ni. Untuk Ali X lah, X. Untuk Abu dia akan jadi, bila tambah maknanya X tambah Y. Kenapa X tambah Y? X ni adalah bilangan guli Ali tambah dengan Y. Sebab dia kata Y lebih, maknanya lebih kena tambah Y. Jadi bila kita nak ungkapkan, senang je. Kita buat je lah Ali tambah dengan Abu. Okay, so macam mana Ali tambah Abu? Ali X, Abu berapa? X tambah Y. Jadi X tambah Y. Jadi X dengan X kita boleh tambah, jadi X tambah X jadi 2X tambah Y. So ini adalah punya jawapan. Boleh faham? Okey, so yang kedua pula, kebiasaan soalan dia akan bagi dua macam ni je. Ada yang bagi sampai 3X, Y dengan Z. Contoh. Okey, so contoh yang ni, yang kedua, Amir ada RMX. Okey, Amir ni X sahaja. Akmal pula dia bagi tahu saya ada RM30 lebih. Apa maksud lebih? Kena tambah daripada apa? Amir. Amir apa dia Amir? X. Okey, faham Asyar pula saya ada Y. Y, RMY, Y ringgit kurang. Kurang daripada siapa? Daripada Amir. Maknanya Amir ni X. So kita nak buat persamaan dia, kita ungkapkan satu persatu dulu. Amir dah settle. Akmal ni pula dia akan jadi X tambah 30. Boleh faham? Kenapa? Sebab X tambah 30. Asyar pula dia bagi tahu dia kurang, jadi X tolak Y. Okey. So macam mana kita nak ungkapkan rumus mereka? Kita akan ungkapkan macam ni je lah. Ali, Amir tambah Akmal tambah Asyar. Jadi Amir adalah X, Akmal adalah X tambah 30. Okey. Dengan Asyar X tolak Y. Okey, ni Asyar. Jadi kita gabungkan semua sekali. X tambah X tambah X sama dengan 3X. Okey, 3 Y. Kita gabungkan. X dah habis, X jadi 3X. Y ada satu je Y, tolak Y. Lepas tu nombor bulat ada satu je, tambah 30. So ini adalah dia punya persamaan. Okey, boleh? Okey, kalau boleh salin dulu, fahamkan dulu, nanti cikgu akan bagi tahu yang seterusnya. Okey, seterusnya kita nak mengungkap pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, macam ni. Bila dia bagi tahu, so dia suruh mengungkap pemboleh ubah sebagai perkara rumus, kita akan tengok contoh nombor 1 ni. Nombor 1, P sama dengan 5T tambah Q, dan dia nak jadikan P ni sebagai perkara rumus. Okey, P sebagai perkara rumus. Kalau kita tengok dekat sini, ni memang dah jadi perkara rumus, cuma dekat ni ada lagi P ni. Jadi kita kena asingkan siap-siap P. Tinggal P sahaja. Yang nombor lain mesti duduk kat luar. Nombor lain mesti duduk kat luar, P semua kena bawa ke sini. Okey, so apa yang kita kena buat adalah yang P ni, okay, PQ yang ada sekali dengan Q ni, kita tak boleh nak bawa P saja sebab dia duduk sebelah dengan Q. Kita kena bawa ke sini. Okay, bila yang ni tambah, maknanya dia akan jadi tolak. Maknanya P tolak P ni tolak PQ, okay, sama dengan 5T. Okay, sama dengan 5T. Sekarang sebelum kita nak tinggalkan P sahaja dekat sini, jadi Q ni kita kena bawa ke sini. Macam mana kita nak bawa? Kita kena faktorkan dulu benda ni. Dah belajar kan dalam tajuk pemfaktoran. Jadi kita akan faktorkan P
P sama dengan P dalam kurungan, kalau kat luar dah ada P, kat dalam mesti 1 je lah. 1, P ni pun jadi 1. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun boleh. Jadi 1 Q. Maknanya Q je lah sebenarnya. Sama dengan 5T. Jadi kalau P macam mana? Yang ni pula kita kena ke bawahkan dia. Sebab bila yang ni adalah darab, jadi bawa ke sini dia kena jadi bahagi ataupun jadi per. So sebenarnya P sama dengan 5T per 1 tolak Q. Okey, 1 tolak Q. 1 tolak 1 Q pun sama. Betul lah jawapannya. Faham? Okey, yang kedua pula, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Contohnya H sama dengan MK tolak 4K. Dia nak suruh fakturkan dalam dia ungkapkan dalam K. K je yang duduk kat luar. Jadi kalau kat sini K kat sini ada, ni pun ada. Macam mana? Macam biasa juga, kita biarkan dulu, kita fakturkan dulu H, biarkan kat sini. MK tolak 4K ni kita fakturkan K dulu. K maknanya kalau kat sini jadi M je lah. Ni 1. 1 tak payah tulis. Tolak dengan 4. K ni dah ada kat luar, maknanya 1. Bukan dia letak 41 tau. Jadi tak ada dah. Jadi 4, 1. 4 darab 1, 4 lah. Okay. Dia akan jadi macam ni. So bila dah jadi macam ni, K ni kita kena kekalkan, dan yang dalam kurungan ni kena bawa ke sini. Bila kena bawa ke sini, ni adalah darab tau. K darab M tolak 4. Jadi bawa ke sini dia akan jadi bahagi. Boleh? Ataupun jadi per. Okay, so kita tukar je tempatnya. K biar duduk kat sini, H biar duduk kat sini, per M tolak 4. So dah dapatlah jawapannya. Boleh faham? Okay, kalau boleh faham, cikgu nak salinkan dulu untuk dua soalan ni. Dah siap salin, nanti cikgu akan tunjukkan untuk yang seterusnya. Okay, so yang seterusnya kita nak buat, kita nak cari nilai pula. Okay, yang pertama tadi kita dah buat ungkapan, yang kedua kita dah ungkapkan ikut apa yang dia nak, dan yang ketiga kita nak cari nilai pula. Okay, so cari nilai ni macam ni. Okay, contohnya M sama dengan 5P tambah PQ. Dia suruh cari, yang pertama dia suruh cari M apabila P 10 Q 5. Oh, senang je. Cari M je. Yang ni kita masukkan 10, yang ni kita masukkan 10, yang ni kita masukkan 5. Okey, contoh M sama dengan 5. P berapa P? P 10. Tambah P kat sini berapa? 10 juga. Darab dengan, sebab dia duduk sebelah, maknanya dia darab Q 5. Okey. Jadi kita tengok dulu. 5 darab 10 sama dengan 50, tambah 10 darab 5 sama dengan 50. Jadi jawapannya 50 tambah 50 100. So M adalah 100. Boleh faham? Okey. Contoh yang kedua pula, kalau kita tengok dekat sini, dia bagi tahu cari nilai Q apabila M 50 P 5. Okey, senang je. Sama juga, kita masukkan dalam persamaan yang atas tu sama macam atas. M sama dengan 50. Okey, sama dengan 5P. P berapa P? Tengok P. P adalah 5. Okey, P 5 tambah P 5 juga. Q ada? Q tak ada. Okey, so letak je Q. Jadi yang ni kita selesaikan dulu. 50. 5 darab 5, 25. Tambah dengan 5Q. Okey. Macam mana kita nak buat? Yang ni dulu kita bawa ke sini. Kalau kat depannya sebenarnya tambah. Jadi kalau kita bawa ke sini, dia akan jadi tolak. Maknanya 5Q. Tinggalkan dulu 5Q. Maknanya 50 tolak dengan 25. Dapat berapa? 50 tolak 25 dapat 25. Sama dengan 5Q. Jadi nak tahu Q, yang ni bawakan ke bawah ni. Sebab ni darab kan. Jadi yang ni kena bahagilah. So nak tahu Q, kita buat macam mana? Nak tahu Q, kita tinggalkan Q, dan 5 tu kita bawa pergi bawah. 5 tu kita bawa pergi bawah 25. Okey, jadi Q sama dengan 25 bahagi dengan 5, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 5.
Okey, boleh faham? So kalau boleh faham, cikgu nak salin dulu, dah settle salin apa semua. Nanti cikgu akan tunjukkan yang seterusnya.